Untuk kod 106 ni, kita akan mula menggunakan variable ataupun pemboleh ubah lah. Variable. Jadi untuk membuat variable ni, bagaimana nak buat variable? Kita just namakan lah kita punya variable tu. Apakah itu variable? Variable ni kalau kita boleh bayangkan dia adalah seperti sebuah kotak lah. Secara analoginya, kita boleh bayangkan dia sebagai sebuah kotak. Okay, variable ni seperti sebuah kotak di mana kotak tersebut adalah variable lah dan kotak tersebut kita boleh label dia. Okay, label ni maksudnya kita namakan variable tersebut lah. Jadinya kita ada satu kotak, dia adalah variable yang tidak bernama. Jadinya bila kita labelkan dia, maka dia adalah sebuah kotak yang bernama. Ada nama lah. Okay. Dan variable tersebut, untuk variable tersebut, kita namakan dia, dia perlu memenuhi beberapa syarat yang penting. Okay. Beberapa syarat yang penting. Okay. Contoh kita buat satu kotak ataupun variable dan kita kita apa? Kita labelkan dia sebagai nama. Okay. Nama. Dan kita isi dalam kotak tersebut satu string. Dan string tersebut kita letak sebagai Fauzi contohnya. Maka bila kita run ya, okey kita tengok kat sini dia masih kosong lagi dekat square bracket ni. Once kita run, jadinya bila ada nombor dekat situ bermakna tiada sebarang masalah lah. Dan bila tiada sebarang masalah, kita akan proceed nak tengok apa benda ada dalam kotak tersebut. Maka kita akan buat print. Okay, dan kita akan panggil variable tersebut. Dan kali ni dia punya variable tersebut adalah nama. Then once kita panggil dia dan kita minta dia print, maka dia akan keluar dia punya nama lah. Dia keluar isi kandungan kotak tersebut. Dalam kes ni, isi variable tersebut adalah sejenis string dan nama dia Fauzi. Kalau kita isi string, maka kita akan gunakan kaedah yang sama. Kita akan letak quotes. Okay. Kalau kita isi nombor, okay, kita isi nombor 88, kita just letak je nombor tersebut. Okay, dia akan print nombor 88. Okay, itu bagaimana kita gunakan kita punya variable dan kita panggil dia. Jadinya kita tak perlulah print kat sini, print Fauzi dah kat bawah ni, kita just print nama variable. Jadinya nama variable, apa isi kandungan variable ni, boleh berubah-ubah lah, kita boleh ubah je lah. Nanti akan datang, kita akan tengok di mana kita nak ubah-ubah dia punya variable tersebut. Dia punya isi kandungan variable. Okey, untuk penamaan nama variable ni, yang pertama, dia boleh dalam bahasa apa pun lah. Nak guna bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, bahasa Indonesia, bahasa Thailand dan sebagainya. Cuma dia ada syarat je. Syarat yang pertama, dia bukan nama yang telah dipilih ataupun yang dikhususkan untuk Python. Okay? Contohnya adalah print. Bila kita tulis print, ni nama dia daun hijau. Perkataan ni daun hijau. Jadinya nama ini ataupun perkataan ini telah dipilih oleh print untuk dipilih Python sebagai dia punya function, maka kita tidak boleh gunakan. Tetapi kalau kita nak gunakannya P dengan huruf besar, bila kita ganti dia, maka dia bolehlah P dengan huruf besar. Okay. Dan yang berikutnya, contohnya nama tadi, dan ia tidak boleh bermula dengan nombor. Okay, contohnya satu nama. Okay, satu nama, bila kita run dia akan beritahu invalid decimal literal. Okay, sebenarnya kita nak namakan dia punya variable ni sebagai satu nama, tidak boleh. Okay, apa yang boleh kita buat, kita letak nombor satu ni dekat belakang lah. Nama satu. Once kita run je, tak ada masalah lah nama satu. Sebab apa nombor 88, tadi dah run nama tersebut sebagai 88. Okay. Nama satu. Nama dua, nama tiga, nama empat, nama lima. Tak ada masalah. Dia boleh run dia.
Okey, yang itu yang kedua. Yang ketiga, kita hendaklah dalam satu perkataan. Contohnya, kita nak buat nama saya. Mungkin variable tersebut nama saya kan. Ini kalau kita run juga, okey, dia akan beritahu invalid syntax. Okey, invalid syntax. Maka apa boleh kita buat? Kita combinekannya dengan underscore. Okey, dia tak boleh dua perkataan. Tapi kalau kita nak dua juga, kita combine dia dengan underscore. Kalau tak nak combine, kita combine je lah perkataan tersebut nama saya. Boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. Cuma bila kena samalah. Bila nama saya Fauzi ni, kat bawah ni pun kena sama panggil atas tersebut. Okey? Katalah nama saya Fauzi 2. Okey? Bila saya run, dia tetap panggil 88 tadi sebab nama. Okey? Jadi kalau nak nama saya, contohnya kita run, dia kata nama saya is not defined. Padahal nama saya juga. Pada kita, pada manusia kita, kita boleh baca samalah. Sebab tu bila tulis mesej tu kadang kita annoy sikit lah sebab ejaannya tu salah-salah. Okay? Jadi ya, apa yang kena buat mesti samalah dengan nama yang kita declare. Kalau ini huruf besar, kita kasi ni huruf besar. Okay? Baru dia keluar. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, kita tak boleh letak special character. Contohnya nak buat macam ni, nampak canggih sikit. Ini pun tidak boleh lah. Dia dah ada warna purple di situ. Kita run je, dia kata invalid syntax. Okey, itu adalah cara bagaimana kita nak menamakan ataupun nak label kita punya variable. Label kita punya kotak tadi itulah. Okey, kita boleh panggil macam ni. Kita juga boleh panggil macam ni lah. Contohnya print, kita nak combine dengan satu string lain. Contohnya hi. Okey, bagaimana nak combine? Kita buat macam ni, hi, nama. Okey, dan kita run. Hi Fauzi. Jadinya, bergantung pada nama apa yang ada kat atas ni, kita boleh dua lah. Contoh nama dua. Nama dua sama dengan ikan. Contohnya ikan lah. Jadinya kita nak panggil, just panggil nama dua saja. Kita run. Dia akan panggil nama yang tersebut. Bolehlah, boleh cuba untuk kod 106 ni, di mana kita buat satu variable yang simple. Kita boleh bayangkan variable ni adalah seperti sebuah kotak dan kita namakan dia ataupun kita labelkan dia, and then kita letak dalamnya dipanggil isi je lah apa benda isi variable tersebut, pemboleh ubah tersebut.